Tan Sri Muhyiddin merisikokan keselamatan rakyat Malaysia? Kita mengharapkan bila kita dah cakap ni, dia tak tergamak lah. Satu bagus Tan Sri Muhyiddin ni, saya suka dia kan. Setiap kali apa saya cakap ni, korang-korang dia ambil kira juga. Jangan lagi dengar lah, jangan lagi dengar Hamzah cakap banyak. Tapi saya dengar hari ni Hamzah pun dah packing. Dah packing office dia kan. Alhamdulillah tu, tanda-tanda baik tu dah nampak. Biarlah dia duduk dekat Publica office dia tu. Hisap sigar hari pun tak apa. Ni ada soalan tambahan ni. So, Okay. Datuk, kenapa dipilih tarikh 30 Oktober tahun ni? Saya nampak dia pilih tu untuk mengelakkan daripada dirinya dimalukan dalam sidang parlimen. Kerana dalam sejarah Malaysia ni belum ada seorang Perdana Menteri pun yang turun yang turun daripada jawatan Perdana Menteri dengan undi tak percaya. Belum ada. Maknanya kalau dia tak buat, dia tidak mohon kepada baginda tuanku untuk bubarkan parlimen 30 hari bulan Oktober ni, maka dia akan jadi orang yang pertama. Kena ingat satu. Apa pun keputusan Anwar ni tak penting. Contohnya lah keputusan UMNO pada hari Selasa ni. Menyokong ke tak menyokong ke, Tan Sri Muhyiddin kalau diadakan pengundian bajet 7 bulan pembentangan bajet belanjawan, kalau tak diluluskan, pertama nak lulus ni mesti ada sekurang-kurangnya 112 orang yang menyokong. Kita anggaplah semua orang hadir, mesti ada 112. Sekarang yang menyokong Muhyiddin tinggal 110. Maka tak boleh lepas. Betul tak? Ini belum kira lagi hari ni kita tengok lapangan yang Mahathir ni, buruk tak buruk kan? Bila dia dengar Tengku Razali nak jadi interim prime minister, dia keluarkan gambar lama, dia dekat dengan Tengku Razali, nampak? Dia nak tunjukkan konon-kononnya dialah orang di belakang yang menaikkan Tengku Razali, kepala otak dia. Ini kita nak beritahu. Dia nak tunjuk hero. Hari ni pula dia dah tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin dah jatuh dah sebenarnya, dan akan jatuh. Dia pula cepat-cepat masuk. Kan? Pagi dia beritahu dengan Datuk Najib, beritahu janganlah kacau kerajaan Perikatan Nasional. Petang dia pula yang pergi buat undi tak percaya. Dengar cerita tadi, sahabat kita kata dah sampai 30 orang 30 orang membuat undi, memohon untuk diusulkan undi tidak percaya. Maknanya kalau 30 orang tu datangnya separuh daripada geng Perikatan Nasional, di situ je boleh kita lihat bahawa 15 campur dengan 3 dah 18 orang yang tidak bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Memang confirm akan jatuh. Saya mengharapkan Tan Sri Muhyiddin ni jaga sikit. Jangan sampai tercatat dalam sejarah orang pertama yang diturunkan secara aib dengan menggunakan undi tak percaya. Sebaik-baiknya ambil langkah bijaksana, meletakkan jawatan sebelum bermulanya sidang sidang Dewan Rakyat, supaya baginda tuanku pun kalau boleh tak nak campur tangan urusan orang politik bergaduh ni. Ni negara ni jadi huru-hara ni tuan-tuan, sebab manusia bernama Mahathir bergaduh dengan manusia bernama Anwar Ibrahim. Dua orang ni patut dah berehat dah. Yang hari ni bergaduh Muhyiddin ni hanya sekadar boneka kepada Mahathir. Patut pun berehat lah. Dia pun dah kena kanser stage 4 kan. Itu pun dah bagi signal dah, patut dia berehat. Okay. Doktor yang kat Singapura pun dah nasihat dia supaya berehat. Inilah masa yang terbaik kan, dengan rasa penuh keinsafan, letaklah jawatan cara molek sebelum berlakunya undi tidak percaya, undi tidak percaya di parlimen nanti. Itu je lah permintaan saya. So ada satu soalan daripada netizen tu. Okey, netizen
yang beruban. Dia kata bila Mahathir nak berambus dari politik Malaysia ni tu. Itu saya tak boleh nak cakap. Kerana hakikat dan realiti dia, orang yang jahat ni memang Allah Ta'ala bagi umur panjang sikit, kan? Macam Ustaz Fadil Noor cakap lah, Presiden PAS dulu pernah cakap, dia doakan semoga Tun Mahathir ni dipanjangkan umur supaya dia dapat melihat kerosakan yang dibawa olehnya. Hari ni saya rasa dah lebih daripada boleh lihat lah, semoga lebih banyak lagi kerosakan yang dia bawa dapat dia sedar lah, dan kalau boleh lah kita doakan semoga Tun Mahathir sempat bertaubat. Kena doakan benda-benda baik-baik ni tuan-tuan, buruk-buruk Tuan Dr. Mahathir ni banyak juga jasa dia, banyak juga jasa dia. Setidak-tidaknya jasa Tuan Dr. Mahathir yang tak dapat dilupakan, dia telah melahirkan 4 orang jutawan. Mozani Mahathir, Mukris Mahathir, Mizan Mahathir, Marina Mahathir. Silap minta maaf, bukan jutawan, bilioner, bilioner. Ya. Ada soalan lain? Betul. Silakan. Kalau betul berlakunya interim, Perdana Menteri interim ni, adakah Datuk Seri Zahid Hamidi akan berada di dalam line up kabinet interim, ataupun jika dia tiada dalam tu, adakah Datuk Seri Zahid Hamidi akan bersetuju dengan... Saya yakin pertama sekali kena ingat bahawa Perdana Menteri interim ni ianya kuasa penuh tuanku. Tuanku nak lantik Tengku Razali ke, tuanku nak lantik Panglima Angkatan Tentera ke, tuanku nak lantik Ketua Polis Negara ke, siapa pun dia boleh lantik, kan? Tapi sebaik-baiknya orang tu mestilah ahli parlimen, kan? Dia boleh lantik. Kemudian Tengku Razali lah yang akan mengemukakan cadangan nama-nama. Masih lagi guna kaedah yang sama, dia mencadangkan ke bawah duli untuk melantik menteri interim. So kalaulah tuanku tak lantik Datuk Zahid sebagai Perdana Menteri interim, maknanya tuanku mungkin mengambil kira mereka yang masih ada kes di mahkamah perlu selesaikan kes dia terlebih dahulu. Kita beranggapan begitu. Itu sebab Datuk Najib awal-awal dia gentleman, dia kata dia tidak mahu terlibat dalam kabinet yang bakal diwujudkan. Dia serahkan kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, biar Tengku Razali menentukan kabinet baru ni. Lantiklah orang-orang lain, kan? Tok Mat ada, kita ada Tok Mat, boleh dilantik jadi senator. Kita ada orang macam Datuk Seri Khalid Nordin, naib Presiden UMNO, boleh dilantik jadi senator. Datuk Ismail Sabri yang hari ini merupakan naib Presiden dan Menteri Pertahanan, tak ada masalah untuk diteruskan, kan? Dan kita juga ada Ketua Wanita UMNO yang bertaraf Timbalan Presiden. Ini juga boleh diteruskan. Saya nampak kabinet ni mungkin kecil daripada macam sekarang kita ada 31 kan, mungkin kabinet ni jauh lebih kecil. Soalan saya, kita difahamkan pada minggu hadapan akan ada pertemuan di antara UMNO dengan juga Tan Sri Muhyiddin. Ya. Okey, pada hari Selasa kalau tak silap. Sekiranya syarat-syarat yang dikenakan oleh UMNO itu dipersetujui Tan Sri Muhyiddin, adakah UMNO akan patah balik kepada perikatan? Bagi saya dah terlambat lah. Dah terlambat. Kerana kalau campur dengan 43 orang UMNO, Tan Sri Muhyiddin ada 113. Sekarang Tan Sri Muhyiddin dah hilang 3 orang. 3 orang ni takkan mengubah keputusan dia berdasarkan apa yang diputuskan oleh UMNO. Jadi secara tak langsung Tan Sri Muhyiddin tetap akan terpaksa pergi. Okey. Ada kemungkinan lagi satu, 6 orang daripada PPBM, termasuklah Syed Saddiq, ada kemungkinan besar akan berpindah sokongan untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin. Tapi seperti mana yang Tun Mahathir kata, dia hanya akan menyokong Tan Sri Muhyiddin sekiranya Anwar ada jumlah yang mencukupi untuk membentuk kerajaan, menjatuhkan Muhyiddin. Tapi sekarang ni cita-cita Mahathir hanya untuk menggagalkan usaha Anwar jadi Perdana Menteri. Dia takut dia kelokap, kan?
Jadi bila Anwar ni kita pun tahu memang tak ada numbers kan, tak ada numbers, maka dia tak akan memberi sokongan. Dia lebih prefer dalam keadaan sekarang ni. Dan saya pun tengok gambar yang apa ni, yang kita tengok dikeluarkan tu, dan kita pun ada dapatlah hura-hura yang mengatakan bahawa semua orang akan dapat tempat. Ada kemungkinan besar Mukris juga akan dapat tempat di dalam kabinet baru ni. Kerana semua orang, termasuklah ada kemungkinan Nurul Izzah semua sekali akan diakomodir untuk memastikan bahawa suasana yang lebih harmoni, suasana yang lebih kondusif untuk kabinet Malaysia ini lebih diterima oleh rakyat dan boleh fokus kepada berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan juga kegawatan ekonomi. Okay, satu lagi tu. Datuk cakap tentang kerajaan perpaduan tadi melalui Perdana Menteri Interim. Okey, dalam huraian itu ada mengatakan akan ada berbagai-bagai parti dan juga calon lah. Ya. Berbagai untuk yang akan dilantik. Dekat sikit. Okey. So, pertanyaan saya, bagaimana pandangan akar umbi UMNO jika di dalam kerajaan interim ini ada DAP? Itulah sebab saya cakap tadi. Kalau hari ini ditanya dengan akar umbi UMNO, boleh tak kita terima DAP? Akar umbi sudah pasti akan cakap no. No way. Tetapi kalau sebuah jawatan kuasa, kita kena anggap bahawa interim government ni bukan satu kerajaan kekal. Dia lebih kepada sebuah jawatan kuasa yang melibatkan semua pihak untuk menangani masalah ekonomi, untuk menangani masalah COVID-19 dan govern negara ni sementara pilihan raya umum tidak boleh diadakan. Faham tak? Mungkin Tan Sri Muhyiddin akan mohon pembubaran, tetapi pembubaran itu hanya boleh berlaku sebaik sahaja pandemik COVID-19 selesai. So, suka tak suka rakyat kena terima lah kan. Apa pilihannya rakyat ada? Ini titah tuanku. So, Datuk, kerajaan interim ni, ya, apa dia punya implikasi kepada kerajaan negeri Pak, yang dikuasai oleh pelbagai parti? Dia masih lagi dia kerajaan interim ni dia akan berlaku di peringkat pusat. Tetapi kita serahkan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri Interim. Kalau Perdana Menteri Interim merasakan bahawa perlunya suasana harmoni di peringkat pusat itu diteruskan di peringkat negeri, maka sewajarnya lah di peringkat negeri juga kita mempunyai kerjasama semua parti dalam pembentukan kerajaan negeri. So, Datuk, itu je. Datuk rasa Perdana Menteri Interim ni siapa sebenarnya yang betul-betul Datuk rasa? Saya dah sebut, saya punya bacaan yang Berhormat Mulia Tengku Razali. Orang lain tak boleh? Kalau tanya saya nak Datuk Sri Najib lah. Tapi Datuk Sri Najib awal-awal kata tak nak. Dia nak bersihkan diri dia sendiri. Kan? Dia bukan macam Lim Guat Eng. Lim Guat Eng dia suruh Peguam Negara gugurkan kes dia. Tapi saya beranggapan bahawa bila kita dah bentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional, sewajarnya selective prosecution dan juga pendakwaan yang berniat jahat, malicious prosecution, semuanya digugurkan. Bersangka baik. Ni kerajaan interim ni pun saya mengharapkan supaya janganlah kerajaan interim ni meneruskan apa yang dibuat oleh PH dan apa yang dibuat oleh PN. Seboleh-bolehnya lepaskan semua orang, kan? Kita start dengan kosong-kosong. Nama pun kerajaan perpaduan. Lepaskan semua orang, start dengan kosong-kosong. Lim Guat Eng yang baru ni ada kes apa ni terung pun, kita lepaskan dulu. Start dengan kosong-kosong. Kita reset lah sekejap. Maknanya, faham tak? Sementara lah. Sementara waktu kita reset sekejap. Tapi kalau lepas ni korang buat rasuah, kau buat salah guna kuasa, kita kena hadapkan ke mahkamah. Okey. Tok, sekiranya 30 hari bulan tu, Ya. Tengku Razali belum dilantik sebagai pihak interim Ya. daripada pandangan Datuk. Dan Parlimen bersidang 7 hari bulan. Apakah yang berlaku tu? Kalau 7 bulan Parlimen bersidang.
maka pertama apabila pembentangan belanjawan itu akan ditolak. Bila belanjawan ditolak, tahun depan tak ada gaji lah. Kaki tangan awam tak ada gaji. Kan? Jadi sebagai seorang Perdana Menteri yang bertahan, sewajarnya beliau mengambil pendekatan yang terhormat, iaitu meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Okey? Ada lagi? Settle? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.